Ya, selamat datang tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Huako. Ya, sebelum saya teruskan maklumat tentang GKP iaitu Grand Khas Prihatin Tambahan dan GKP 3.0, sila subscribe ke Huako channel dan sila buka loceng di sebelah anda supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya upload video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, sila subscribe sekarang. Dan jom kita tengok apakah perbezaan antara GKP tambahan permai dan GKP 3.0. Untuk ni kita tengok dulu GKP tambahan permai. Ya. Kalau mengikut jadual sini, gambar raja sini, Grand Khas Prihatin Permai tambahan ini di mana RM1,000 akan diberikan kepada PKS di negeri yang di bawah PKP, okay? Dan RM500 kepada negeri-negeri lain. So inilah perbezaannya, okay? Dan untuk seterusnya kita tengok soalan lazim tentang GKP tambahan ini ya. Kita tengok semula. Soalan pertama, apakah Grand Khas Prihatin tambahan GKP tambahan di bawah pakej permai? GKP tambahan adalah bantuan kewangan tambahan secara one-off yang disediakan oleh kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS mikro yang menerima bantuan Grand Khas Prihatin GKP 1.0 dan GKP 2.0 sebelum ini. Ya, bagus. Jadi siapa yang pernah apply GKP 1.0 dan GKP 2.0, anda layak dapat untuk GKP tambahan ini secara one-off. Soalan kedua, siapakah yang akan menerima GKP tambahan? Ya, GKP tambahan akan diberikan kepada penerima yang lulus GKP 1.0 dan GKP 2.0 termasuk rayuan. Okey. Soalan ketiga, berapakah amal bantuan GKP tambahan? Ya, seperti gambar raja terdahulu, amal bantuan GKP tambahan secara one-off adalah seperti berikut. PKS Mikro bagi negeri Perintah Kawalan Pergerakan PKP, anda akan menerima RM1,000. Dan untuk PKS Mikro bagi negeri lain-lain negeri, anda akan menerima RM500. Soalan keempat, bilakah tarikh pembayaran GKP tambahan akan dibuat? Di sini ada tunjukkan tarikh pembayaran adalah pada bulan Mac. Sabarlah tuan. Okey. Soalan kelima, bagaimanakah kaedah pembayaran GKP tambahan akan dilaksanakan? Kaedah pembayaran adalah sama seperti pelaksanaan GKP 1.0 dan GKP 2.0, iaitu dikreditkan ke akaun bank simpanan atau semasa peribadi penerima yang didaftarkan pada permohonan GKP sebelum ini. Pembayaran hanya dikreditkan kepada penerima yang mempunyai akaun bank yang aktif sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan, sila pastikan bank akaun anda adalah aktif, right? Ya, ini adalah, mari kita tengok apakah dia pemerkasa yang baru-baru ini diumumkan oleh Perdana Menteri kita. Ya, di sini ada tunjukkan GKP itu Grand Khas GKP 3.0 buat perusahaan mikro dan PKS, di mana RM1,000 bantuan one-off dan akan diberikan kepada PKS semua. Dan untuk PKS yang belum berdaftar sebelum ini, permohonan akan dibuka pada 1 April 2021. Jom kita tengok. Apakah itu GKP 3.0 pemerkasa? GKP adalah bantuan kewangan yang diberikan secara one-off kepada PKS mikro yang berkelayakan dan yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan di seluruh negara. Kerajaan sebelum ini telah mengumumkan dua siri GKP, iaitu GKP 1.0 dan GKP 2.0, yang mana kerajaan telah memberikan bantuan tunai one-off sebanyak RM3,000. Di bawah pakej pemerkasa pula, kerajaan bersetuju untuk meneruskan GKP dengan memperkenalkan GKP 3.0. Jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah GKP 3.0 dengan bantuan sebanyak RM1,000. Ini berbeza dengan GKP tambahan tadi, ya, right? Semakan syarat kelayakan GKP 3.0. Dan tuan-tuan dan puan, jika anda adalah PKS yang tidak pernah memohon, anda boleh memohon pada mula pada 1 April 2021. Dan ini adalah syarat berikut.
Pemohon bukan penerima GKP sebelum ini. Kalau anda tak pernah memohon GKP sebelum ini, ya, pemohon iaitu pemilik PKS Mikro terbabit semestilah warga negara Malaysia. Pemohon masih lagi aktif menjalankan perniagaan dan perniagaan belum ditutup, dan jumlah jualan atau perolehan tahunan perniagaan pemohon adalah kurang daripada RM300,000, dan jumlah pekerja sepenuh masa yang ada di dalam perniagaan adalah tidak melebihi 5 orang dan tidak termasuk pemilik perniagaan. Ya, seterusnya, syarat lain yang ditetapkan adalah berdaftar dengan beberapa agensi yang berkaitan seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM sebelum atau pada 31 Ogos 2020, dan pihak berkuasa tempatan PBT atau Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM sebelum atau pada 31 Ogos 2020. Cara permohonan GKP 3.0 pemerkasa. Pemohon yang ingin membuat permohonan boleh melakukan perkara tersebut menerusi laman web https://gkp.hasil.gov.my mulai 1 April 2021. Ya, tuan-tuan dan puan, saya ulangi, ya. Jika anda belum pernah memohon GKP sebelum ini, anda hanya boleh mohon mulai 1 April 2021 melalui laman web https://gkp.hasil.gov.my, ya. Okey. Dan proses pembayaran GKP 3.0 pemberkasa. Okey, bagi permohonan yang berjaya, bantuan tunai tersebut akan dikreditkan terus ke dalam akaun bank pemohon. Oleh itu, pemohon perlu memastikan bahawa akaun bank yang didaftarkan mestilah masih aktif bagi mengelakkan sebarang masalah. Dan di sini juga tujukan beberapa soalan lazim yang akan ditanya. Biasa ditanya, adakah perlu mohon jika saya layak GKP 1.0 atau GKP 2.0? Tidak perlu, hanya perlu kemas kini jika perlu, right? Adakah perlu buat kemas kini di portal GKP jika ada perubahan maklumat bank dan akaun peribadi? Ya, perlu kemas kini. Ya, tuan-tuan dan puan, sila pastikan maklumat bank dan akaun bank anda aktif dan betul. Okey, soalan seterusnya. Berapakah kadar bantuan GKP 3.0 pemerkasa? Ya, RM1,000 saja, one off. Dan bagaimana cara memohon GKP 3.0? Melalui portal Grant Khas Prihatin iaitu gkp.hasil.gov.my, ya. Dan bila tarikh buka permohonan GKP 3.0? Ya, seperti yang diterangkan tadi, bermula 1 April 2021 kepada sesiapa PKS yang belum pernah memohon GKP sebelum ini. Okay? Dan bagaimanakah cara buat semakan GKP 3.0 pemerkasa? Melalui portal GKP juga, iaitu gkp.hasil.gov.my, ya. Okey, tuan-tuan dan puan, sekiranya anda mempunyai sebarang maklumat dan pertanyaan lanjut mengenai semakan GKP 3.0 pemerkasa, sila hubungi Hasil Care Line di talian 038911 1000 ataupun 6038911 1100 untuk yang berada di luar negara. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini, dan kita akan jumpa pada video yang akan datang. Kepada sesiapa yang ingin sharekan video ini kepada rakan anda, sila sharekan dan sebarkan kepada rakan anda yang ingin mengetahui tentang Grant Khas Prihatin 3.0 dan apakah perbezaan di antara GKP tambahan permai dan GKP 3.0. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Wako Channel. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.